Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يشبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur yang kita hadirkan dari hati yang sedar. Hati yang sedar tentang segala kurniaan yang Allah adakan. Bukannya ada sendiri dengan usaha kita sendiri. Walaupun kasat mata ataupun zahir pada mata itu, kita berusaha nampak pagi, petang, siang, malam. Itunya kemas ahli akidah ahli sunnah wal jamaah ni meletakkan usaha pada kita, tapi segala apa yang ada itu adalah kurniaan Allah. Jelas kata almarhum Tuan Guru Datuk Sedapur Saadin Al-Hafiz, dia rumuskan buat satu rumusan. Dia kata apa? Usaha pada manusia, usaha pada kita, rezeki pada Allah. Usahalah macam mana pun 25 jam, 27 jam, tapi tetap yang ada tu adalah kurniaan Allah, bukan hasil dari diri. Kenapa tak boleh hasil dari diri? Kerana diri bermula tak ada. Macam mana barang tak ada boleh mengada kan? Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit, Allah kata sedikit yang bersyukur. Bil makna syukur apa? Dia mampu tengok seluruh benda ni. Nikmat dunia ni Allah jadikan nikmat sebenarnya mas. Kehidupan dunia ni Allah terjemahkan dalam Quran, mata' itu perhiasan, satu kesenangan. Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Allah tidak terjemahkan dunia ini kesusahan yang menipu. Sebab tu manusia berlumba-lumba nakkan dunia. Walhal dunia itu bukan untuk dikejar. Yang nak dikejar itu adalah wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kejarlah kamu akan segala kurniaan dan janji Allah untuk daral akhirah, negeri. Allah gunakan perkataan negeri akhirat. Macam itulah kerja kita, migrate kita ni musafir di negeri sini selama kita bukan duduk sini pun. Ambil contoh lah, golongan-golongan yang
pekerja-pekerja, katalah Bangladesh ke contoh. Dia ikut dengan cara betul masuk, dia bekerja untuk negara dia. Gaji berapa orang TBU? 5,000, 5,500. Tuan tengok dia punya bayaran yang makan timun ni. Gaji berapa? 5,500. Bagi kampung berapa? 5,200. Pakai dapat 300. Sana pakai duit, sini tak pakai duit. Sini pakai apa? Pakai timun. Nampak? Lebih ke sana pergi. Tapi burusanya di sini. Nampak? Beria-ria dah bursa tu. 5,500 gaji, 5,200 hantar balik kampung. 300 pakai. Mana susah? Susah sini. Dia kenapa tak gunakan semua? Sebab sini tak pakai apa? Sana yang pakai. Nampak? Kita berhabis kat sini. Sana tak ada apa. Habis. Jadi nak terjemahkan, nak dikejar itu adalah ganjaran kehidupan akhirat. Tapi Allah terjemahkan dunia ini dengan kesenangan. Dalam perbahasan kehidupan, ini tafsir kehidupan, kita menterjemahkan kembali sudut pandang kehidupan agar kita mampu melihat kehidupan bersandarkan kepada kebenaran, bukan bersandarkan pada perasaan. Ini kata kunci yang kita kena garis bawah. Kebenaran kepada kehidupan ini mesti diletakkan sebagai intipati yang kita perlu ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahwasanya segala apa yang ada ini, kesenangan yang ada ini, bukan kita ambil dan kita gunakan setelah kita dah tak guna, baru kita kata dunia ni tak ada apa pun, malas lah, bukan ada apa pun. Setelah tak berguna, baru kita jaga. Tapi tengah boleh guna, kadang lupa. Contoh waktu sihat dengan sakit. Kurniaan sihat tu saja. Sihat tu saja. Kurniaan. Bukan dengan usaha kita sendiri untuk sihat. Walaupun kita sedang berusaha juga menjaga kesihatan. Makan ubat itu, makan ubat ini. Nak menjaga kesihatan. Perkataan pun menjaga kesihatan. Bukan mengadakan kesihatan. Bila sebut menjaga, makna perkara tu telah diberikan sebelumnya. Kemudian jaga. Jaga tu usaha ikhtiar kita. Bila ada kesihatan, Allah adakan kesihatan. Kemudian dah ada nak buat apa tu? Jaga. Jaga dengan apa? Sihat dengan taat. Bila sihat dengan sakit. Ya Allah uji kaki saya tuan-tuan. Dulu Allah dah uji dah 7 tahun lepas. Uji ni ada 2 tuan-tuan. Sebut uji jangan nampak sakit ke. Sihat pun ujian yang besar. Kaki kat tumit. Apa orang panggil tisu koyak. Macam mana tahu Allah buat? Dah jengkok-jengkok jalan. 8 tahun dulu bertongkat Bila saya pernah ingat aku 3 bulan terlantar tuan-tuan. Nak ceritanya sekejap dah Allah uji sakit. Teringat balik time sihat aku boleh jalan laju. Nanti tuan-tuan kalau nampak saya jalan jengkok-jengkok, kenapa tuan-tuan? Jangan tanya dah lah. Jangan tanya. Sakit dah tu. Setiap kali jalan semua mesti orang tanya. Gaut ke Ustaz? Gaut ke tak kita? Kat tumit tu sakit dah jengkok. Ni pun alhamdulillah kalau tidak kita boleh jalan. Dia koyak. Ya Allah. Kucing. Tengah laju jalan tuan-tuan. Sebut. Tengah laju jalan. Kau tak sebut apa? Laju jalan. Tengah sakit. Allah. Sebut Allah. Bila tengah duduk tu, bangun sakit, bertak-bertak bangun. Allah. Cuba tengah sihat bangun. Nak makan mana dah? Nak makan mana dah? Tegak ada badan. Nak makan mana dah? Tempat banyak tempat kita makan ni. Jadi makna kata, kurniaan sihat itu berbalik kepada qalil, sedikit yang bersyukur dan berbalik kepada tafsiran kehidupan. Tafsir hidup tu pun kita nak uji Allah, nak ingat Allah. Tunggu dah tak ada apa dunia ni. Tunggu dah susah. Bisnes dah jatuh. Rumah tangga dah bergaduh. Baru nak, Ya Allah. Ya Allah. Bagilah kasih sayang kembali, Ya Allah. Tapi di saat tengah sihat, tengah muda, tengah elok, tengah happy go lucky, tengah sweet couple 17, sweet 17.
Dia mulut katalah, ingat. Tetapi tuntutan bukan pada mulut, tuntutan daripada af'al, perbuatan. Qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW. Hati dan perbuatan. Sebab itu kata Nabi SAW dalam satu hadis daripada Abu Ammar. Ada menyatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, berjumpa dengan Nabi minta nasihat. Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan tidak aku tanyakan kepada orang lain. Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Bagi jumpa Nabi, ya Rasul, ya kita kan dah beramal banyak kan. Kan kita beramal tuan-tuan, ulang nanti. Kita cerita yang fokusnya tuan-tuan beramal, alhamdulillah. Tahniah, syabas. Soalan atas seluruh amal, apakah yang memegang semua amal? Nak istiqomah kan? Bagaimana? Kata Nabi SAW kepada sahabat, pada Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, qal kul amantu billah. Dimulakan dengan katalah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim. Dalam bab ini jemaah sekalian, kita membincangkan kehidupan pada fasa mentafsirkan pada sudut tabligh. Ada empat sifat wajib Nabi SAW tabligh, yakni menyatakan keimanan kul amantu billah, yakni katakanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim diterjemahkan yang pada kehidupan itu istiqomah dalam konteks apa? Yang pertama, kalau lihat kepada tuntutan, suruhan ataupun larangan yang mesti dijaga setiap masa, tak boleh leka walau sesaat. Apa dia? La tusyrik billah, larangan. Sebab tu kita hari ini masalah kada bermula dah kursus haji. Betul nak pergi umrah dah pergi pun. Pergi lagi, alhamdulillah. Rukun Islam yang kelima, ibarat graduation. Apakah kalimah ataupun lafaz yang disunahkan baca dalam kita ihram? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita menyahut, kita ni buat amalan semua ni sebab menyahut seruan Allah. Allah suruh, bukan sebab ada masa lapang. Kenapa datang masjid? Dah lapang dah, tak ada buat apa dah. Alhamdulillah lah, boleh lah bagi masa. Time lapang, time susah, payah sikit lah dulu. Minta maaf mas kan, ada satu statement yang kena betulkan. Walaupun tuan-tuan masjid ni Allah tidak letakkan pada wajib qat'i, pada hukum yang qat'i wajib, tapi dia ada bagi tanggungjawab. Dia kata apa? Bila dah ada lapang sikit, barulah boleh bagi masa sikit kat masjid. Dulu sibuk, payah sikit. Terjemahan perkataan tu sama macam jumpa mak. Bila ada lapang sikit, mak, dia mak, bolehlah singgah rumah tu. Orang sekarang orang sibuk lah mak. Boleh gamak cakap kat mak ni. Maknanya kita ni boleh sibuk tu kita lupa. Mak lahirkan. Mak melahirkan. Maknanya walaupun lah sibuk betul, sibuk, tapi tak payahlah bagi alasan begitu. Malu sendiri dia. Cari jalan. Bukan bagi alasan, dia kena cari jalan. Cari jalan, bukan cari alasan. Dia apa? Dia berkata begitu. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat di sini, tuntutan yang nak dijaga itu apa? Meletakkan kembali pemahaman, keyakinan, penterjemahan kepada kehidupan itu dengan keyakinan yang sebenar. Disebut tentang perbuatan yang disertai, dimulai dengan iman, itu adalah meletakkan keyakinan yang sebenar, sebenar-benar keyakinan. Yang perlu dilakukan ni suruhan, yakin. Allah suruh, bukan sebab lain. Doa sebab doa, Allah suruh doa. Ud'uni astajib lakum, bukan sebab kita susah. Kalau lah doa sebab susah, tuan-tuan, sebab tu sihat, jangan doa. Sebab tak sakit. Dah sihat, tak doa buat apa tu? Percayalah tuan-tuan,
Berapa orang yang bersungguh time sihat doa sungguh-sungguh. Melainkan dengan iman lah. Yang iman betul-betul lah. Bila tahu doa dia, sungguh sebab doa ni tanda orang beriman. Silahul mu'min, kata Nabi. Doa tu bukan doa tanda orang tu susah. Kerap doa nampak kena susah tu. Begitu pun. Tak lah, dia kerap doa sebab dia orang beriman. Sebab apa beriman? Sebab apa dia berdoa? Sebab dia beriman. Beriman dengan siapa? Allah. Allah mengadakan semua. Tiada ada dengan adanya sifat Allah yang maha ada. Tak boleh ada sendiri. Dia faham itu. Apa pun dia nak ada, mesti dengan Allah. Bismillah. Bila bismillah, pertama sekali doa. Bukan usaha, perbuatan, doa. Jadi doa ni sebab siapa? Sebab susah, sebab senang, sebab lain. Memang pada syariat dia begitu. Tapi pada iman yang mana duduk? Subhanallah. Itu iman. Ni abang layan saya baik-baik ni sebab apa? Sebab tahu perangai kamu. Kalau tak layan kan mengajuk viral habis. Kalau aku tak layan sekarang, kata aku ni suami tak bertanggungjawab. Kalau aku tak layan sekarang, kata aku itu begini. Aku kena layan lah. Elok-elok. Habis Sedangkan dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah suruh berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berapa ramai yang buat baik. Ini satu benda yang lagi susah. Ni buat istiqamah banyak terjemahan. Ni buat tablik. Saya kata kat diri saya ni. Kita berbuat baik setelah melihat perbuatan orang. Ataupun kita nak melihat kesan perbuatan itu pada muamalah sama manusia lah. Kita buat baik ni sekarang, kalau tak buat baik sekarang begini. Pada syariat zahir. Padahal sebelum kita buat baik kepada makhluk, Allah kata dah dalam surah Al-Qasas 77, buat baik kepada hamba-hambaku sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Tak nampak afal Allah tu. Tak nampak Allah buat baik kita. Tak nampak. Malah kadang petikai pula. Kasih kita je buat baik. Dia bila nak buat? Di mana istiqamah? Pada istiqamah, pada yakin. Sebab dikaitkan amantu billah. Sebab tu ada keadaan suasana umat akhir zaman, kata Nabi SAW. Mafhum hadis, akan datang satu zaman keadaan umat akan dikerumuni seperti makanan sahabat dengan panik. Kenapa ya Rasul? Sebab sikit ke? Sahabat Nabi cakap tidak. Sebab banyak, ramai. Bahkan kamu ramai waktu itu, tapi seperti buih di atas permukaan laut. Sebab kita terjemahkan perkataan istiqamah itu, ya dalam sudut perbuatan nak nampak istiqamah pada perbuatan, tapi perbuatan istiqamah itu kerana apa? Itu maksud dia. Perbuatan istiqamah dia boleh buat baik itu sebab apa? Yang itu membengkang kembali perbuatan istiqamah. Yang mana istiqamahnya kita itu adalah menterjemahkan iman, bukan menterjemahkan selainnya. Iblis istiqamah dia. Kalau ikut iblis, istiqamah. Kalau nak dibandingkan istiqamah iblis dengan tahun kelahiran dia, tak tahulah bila kelahiran Allah Ta'ala, tapi lebih lama daripada kita lah. Lebih lama pada makhluk yang lain juga. Sekali dia salah. Sekali dia silap. Berapa kali iblis silap? Kesilapan iblis berapa kali? Kalau nak nisbah perbuatan iblis istiqamah yang lama tu, boleh lah kita negotiate. Rupanya tu benda yang tidak ada kompromi dalam istiqamahan keyakinan. Itulah perbahasan tentang iman. Yang istiqamah nak jaga hati ni jangan berbolak-balik, walaupun sifat hati yang berbolak-balik. Maka istiqamah kita yakin kepada Allah yang menjaga hati, agar kita berhati-hati dalam menjaga keyakinan setiap masa. Perbarui, tajdid. Kata Nabi, jaddidu imanakum. Perbaruilah iman kamu. Hari-hari menambahkan setiap masa. Sebab apa? Musuh nombor satu kita ini iblis. Itu bukan nak mengganggu amal perbuatan zahirnya, tapi tidak mengganggu amal perbuatan batinnya. Batinnya mana yang sirnya tersembunyi.
yakni dengan menjaga, dengan memasuki pada, dia tak boleh ganggu hati tak boleh ganggu sebab hati milik Allah jaga. Tapi kepahaman yang tersembunyi ni, kita faham buat sesuatu tu, kita ingat buat sebab ada masa, ada peluang, ada tu selain. Walhal kita betulkan yang pertama, kita buat satu sebab Allah suruh. Khalas. Titik, noktah, duduk situ dia ambil. Buat apa dia? Dah Allah suruh aku nak buat. Bukan sebab kamu baik ke, kamu jahat ke, Allah suruh. Sebab apa Allah suruh? Sebab Allah dah buat dulu dah. Af'al Allah tu mendahului kita. Allah baiklah dengan aku. Aku baik Allah saya. Aku baikkan kamu ni. Allah terdahulu lebih baik dengan kita. Kita kena ajar anak-anak kita, isteri kita, buat baik sebab Allah yang buat baik pada kita. Bukan buat baik sebab takut orang buat buruk kita. Kita kena buat baik. Orang akan susah, siapa nak tolong kita? Jawab. Kau tegur lah orang kiri kanan pun kamu. Ni keluarga datang keluar lah tegur. Kau pergi susah, ada orang tolong. Adat betul lah cakap macam tu dah. Betul nampak adatnya. Tapi kita terlepas pandang aman tu. Aman tu. Aku beriman kepada Allah. Adakah kita tidak yakin bahawa kebaikan itu datang bermula pada Allah, dengan Allah, hanya senya Allah, tiada lain. Kebaikan apa? Kebaikan yang membawa kepada sifat, yang membawa kepada kenikmatan. Itu kata nikmat-nikmat tu. Contoh dunia ni nikmat. Macam mana boleh dapat nikmat pada dunia sedangkan dunia barang mati? Macam mana kita boleh rasa nikmat pada dunia barang mati? Cuba tuan-tuan, cuba kita berfikir sejenak. Barang mati, dia tak ada rasa lah. Patutnya kayu ni kayu mati kan. Contoh, bukan barang hidup ni. Tiba rasa sedap. Mana sedap kayu ni? Makanan, masak lagi lah dah berapi, mati dah ikan. Mati, napi, duduk begitu-gitu dah tak rupa kadang. Tapi sedap. Jadi mak tu duduk pada sedap barang mati ataupun yang menghidupkan. Allah bagilah. Aku bagi sedap. Betul puji lebih kat makan dah lupa aku. Memang perkataan Allah bagi sedap, Allah bagi sedap. Tapi nak syarahkan sedap tu. Dia bukan dengan sekadar perlisan, kerana satu masa lisan akan ditutup. Tapi terjemahan kepada nikmat kita mampu sedar. Sebab nikmat tak boleh duduk sendiri dengan barang mati. Tak boleh. Nikmat itu sifat hidup. Bagi contoh dalam rumah tangga, nikmat dalam rumah tangga. Litaskunu ilaiha. Allah jadikan kita boleh bersenam dengan pasangan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan. Bukan sebab kita serasi, aku dengan kamu ni serasi itu. Anak kita berdua yang ngam. Tak ada orang lain yang boleh masuk dalam hubungan kita ni. Isteri pun sambut, tahu bahagian, cuba nak orang lain. Contoh, hubungan kita ni telah terbina erat kerana keserasian kita berdua. Habis. Tuan-tuan tengok kadar perceraian rumah tangga akhir zaman tuan-tuan cukup membimbangkan. Boleh tengok. Secara ada saya dah save data tu, tinggal tak telaah lagi tengok. Secara kasar tengok, tak silap saya, tahun 2021 kadar perceraian 40,000 lebih. Sekarang tahun ke-22, data terbaru tak keluar lagi, 60,000 lebih. Peningkatan. Tuan-tuan, bab cerai. Ini first marriage, dia bukan cerita yang third, 2, 3 tu. Kita pergi perkahwinan pertama. Baik yang kedua, ketiga ni ada beberapa isu berbangkit yang perlu dikaji. Ni, yang pertama ni yang first pertemuan yang menyatakan bahawa aku dah berjumpa dengan kasih sayang. Aku dah bertemu dengan separuh jiwa. Sekali bergoncang rumah tangga tuan-tuan. Kita dah nampak masalah ekonomi, masalah rampasan berlaku, penindasan, penganiayaan luaran. Betul dah, itu kezaliman juga. Musuh contoh Palestin sekarang tak habis-habis, laknatullahi alaih.
Masa Allah nak hancurkan mereka. Itu kejahatan yang bersifat kita nampak. Tapi jemaah sekalian, rumah tangga dia kena pegang dulu kata kunci garis betul-betul ikat habis-habis adalah special task force. Dan task force ni tugas khas iblis. Iblis tugas khas dia memporak-perandakan rumah. Bukan memporak-perandakan negara. Negara ni aku serah kepada deputi presiden aku. Siapa? Dajjal. Hang pergi porak-perandakan negara tu tugas hang. Aku nak porak-perandakan rumah tangga, tu tugas aku. Kerana dalam rumah tangga ada nilai yang lebih besar yang aku nak runtuhkan. Apa dia? Silaturrahim. Aku nak putihkan biar mereka saling terlihat makhluk. Aku dah berjaya lakukan. Dan ketika kalau tengok satu hadis mafhum hadis, setiap hari tuan-tuan, iblis dia akan buat multaqa, perjumpaan, buat brainstorm di atas singgasananya di laut. Setiap hari dia akan briefing buat, kecuali Ramadan. Ramadan tidak dapat permit untuk berkumpul. Allah tak benar. Tapi selain itu, iblis berkumpul dengan kuncu-kuncunya, syaitan, jin. Ketika syaitan, ini jin yang sokong ideologi iblis dipanggil syaitan. Manusianya sokong ideologi iblis pun dipanggil syaitan. Datang buat briefing, ceritakan kejahatan demi kejahatan, kejahatan demi kejahatan. Iblis tak tertarik pun dengan kejahatan itu. Hakaza wa kaza, hakaza wa kaza, cerita tu cerita. Tiba datang satu syaitan lagi, ceritakan bahawa aku tidak meninggalkan satu keluarga itu, melainkan keluarga itu berantakan, bercerai-berai. Ni'ma anta, ini macam naik. Ni'ma anta, naik. Iblis duduk singgah sana kan, dia duduk di singgah sana, dia turun, dia jemput kawan ini akan. Dan antara untuk menjadi pawang besar, tok bomoh besar, syarat nak jadi tok bomoh besar, dia kena hancurkan rumah tangga orang. Jadilah berapa kiraan dia. Dan hati-hati, rumah tangga ni bukan hancur mesti kena cerai-berai. Cukuplah ditiupkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kamu jangan percaya sangatlah lelaki kamu. Lawan. Dah datang puak khawarij. Ingat khawarij dekat luar. Dalam rumah tangga ada puak khawarij. Keluar daripada kepimpinan. Saya keluar pada sah kepimpinan abang tu. Apa hal? Abang nak memimpin saya. Dia main kat situ. Datanglah sifat yang tidak ada sifat yang yakin Allah tadi. Dia tak yakin bahawasanya kehidupan itu semua bermula dengan anugerah Allah. Anugerah Allah, anugerahkan asal anugerah yang diadakan kemudian nak dijaga. Ini kadang-kadang pun manusia terlepas pandang ada kemudian jaga. Dia ingat dia yang ada kan, sibuk nak mengadakan, lepas tu tak terjaga. Walhal yang mengadakan Allah, bersiap sedia untuk menjaga ikhtiar. Allah adakan anak, jaga anak. Allah adakan isteri, jaga isteri. Allah adakan suami, jaga suami. Allah adakan harta, jaga harta. Kata sumastaqim, jaga. Yang pertama nak jaga yakin, jaga iman. Jaga iman, jangan berpaling daripada sifat yang mana telah kita letakkan bahawa kewujudan yang ada pada alam ini bukan bermula dengan aku. Cakap ni nampak mudah ya masalah. Inilah kehancuran yang paling besar berlaku di akhir zaman. Di saat manusia lupa pada perbincangan kekuasaan Allah. Sekarang ni kan tengok banyak perbahasan tentang Allah uji, nak tengok bab rumah tangga, bab takdir pun keluar balik dah. Dah orang tak faham bab takdir, tak faham kan? Kalau tak manusia yang menentukan tak jadi. Maknanya hasil letak pada manusia menentukan. Perbuatan yang terjadi itu ditentukan oleh manusia.
Pilihan bukan takdir ni. Nampak? Dia tak faham usul perbahasan takdir. Pilihan juga dalam takdir Allah. Bukan pilihan, bukan takdir katanya. Berpaling, takdir lain, pilihan lain. Habis kucak kacir rumah tangga. Allah uji kat situ tengok. Ujian besar tu kat situ. Kat situlah kita termenung. Takkanlah macam ini. Padahal memang itu sudah dalam takdir Allah. Kita diberikan pilihan itu pun takdir Allah. Dan Allah takdirkan kita untuk memilih baik atau buruk. Sekiranya kita memilih yang buruk, kesan buruk itu juga atas takdir Allah juga. Sebab tu kena berlindung dengan Allah. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kita tak ada daya nak menolak keburukan. Allah beri izin, ya. Memang. Tapi manusia dia tidak jelas dalam perkara itu. Akhirnya, adakah benar amantu billah tadi? Maka, kalau kita tengok, manusia hari ini, bila dalam bab kehidupan, dia gagal untuk istiqamah pada yang utama, keyakinan pula. Dia boleh istiqamah jadi isteri. Boleh dia istiqamah. Dia masih isteri. Saya masih isteri abang. Contoh. Istiqamah kan? Tetapi keyakinan dia dah lama hilang. Tahulah. Saya buat baik, tahulah. Tahu hati saya sebenarnya. Tahu hati dah. Tengok dengan perangai abang ni. Ingatkan makin baik. Dia buat macam itu. Yang suami yang pertama. Mengambil boras aku. Padahal masih suami. Istiqomah tu. Istiqomah kamu. Istiqomah. Dia tak ada Allah. Katanya. Itu je ada. Allah. Ada pula bincang macam tu. Jangan terkejut. Jadi kita nak tukar perbahasan itu. Kita berbalik kepada meletakkan keimanan yang sebenar. Dengan melihat pada kebenaran. Atau dia berbalik pada kebenaran. Yang ni dengan melihat tadi. Macam mana nak kita simpulkan dia. Itu sebab kalau tengok pada perbahasan siddiq. Kita pergi pada awal. Siddiq itu benar, jujur. Siddiq benar. Atau jujur. Atau melihat kebenaran. Dan yang pertama wahyu turun pada bagi Nabi Muhammad SAW itu Iqra, bacalah Bismi Rabb, dengan nama Allah. Duduk situ melihat semua itu dengan kekuasaan Allah. Keduniaan ini tidak dilihat dengan dunia, lihat dengan Allah, bahasa dengan Allah. Tadi berbalik pada sifat-sifat kebesaran, kekuasaannya. Ambil contoh sifat 20 wujud pun tuan dah sangat memberi makna yang besar. Sebab tu ulama susun cantik dah. Al-Imam Sanusi susun sifat. Sifat tu dah ada perbahasan dalam. Tapi susunan itu adalah bermula pada Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Ada nombor satu letak. Makna kalau ada nisbah pada alam ini bermula tiada. Lawan pada makhluk, khalik makhluk tiada. Sifat Allah Ta'ala yang mengadakan. Habis. Bila Allahnya ada kan, kau datang ni buat apa? Jangan berkira dengan aku. Kau buat je baik, jangan bertanya-tanya. Kau bertanya-tanya kan, apa saya dapat, saya tak kuat Ustaz, saya lemah, tak tahu dah sampai bila saya boleh. Makna kata dia tak nampak adanya semua ini dengan kekuasaan Allah. Dia telah lama terpisah, tenggelam dengan keadaan kebendaan, keduniaan yang mengambil alih perasaan dia. Hanya perasaan dia telah bercampur aduk dengan keadaan kebendaan. Akhirnya banyaklah isu-isu yang berlaku akhir zaman yang dipanggil depress, anxiety, mental disorder. Walaupun kalau konsep biologinya ada berbincang tentang sarafnya, ada isu tentang otak, tapi ada penyebabnya pun. Kalau dalam perbahasan lahirnya ada defect, ada kerosakan, terentak ke apa, ke demam panas ke apa, itu fizikal punya isu. Tapi tengah elok-elok ni, tiba-tiba ada isu. Mana ada sebab yang mendorong kepada isu itu. Ini insya-Allah dalam kajian kita nak melengkapkan hari Sabtu, hari Rabu itu hari saya jumpa dengan guru saya, Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri di USAS. Saya sambung belajar lagi, buat kajian Usuluddin, Master Usuluddin. Dalam kajian tesis ni dah habis. Kita ambil 2 mood exam dengan tesis. Saya buat apa? Peranan akidah di dalam mengatasi tekanan
melalui sifat wajib bagi Nabi SAW, tekanan kehidupan. Beliau lah majlis senat kan, tengok okey, tajuk ni valid. Rupanya tajuk tu bila kami bincang semalam, ramai orang bincang bab stres tapi tak dikaitkan dengan akidah 100%. So ini antara yang menjadi perbincangan besar. Perbincangan besar dia bukan kecil, bukan kita boleh ambil sikit-sikit. Dia kena perbincangan yang bermula daripada asas yang besar. Tekanan. Sebab berlaku apabila kepercayaan dia goncang. Nanti kita akan buat kajian lebih mendalam tentang perkara itu. Dan mudah-mudahan dia menjadi seorang panduan lah. Sebab akhir ni nanti, mutakhir ni orang akan nampak agama, iman bukan solusi pada kehidupan. Percaya lah. Tuan-tuan tengok akhir zaman. Ada satu buku penutup. Kita dah cakap dah, tapi dia pada counter balik. Kuatnya orang kata apa, serangan perasaan. Tuan-tuan boleh cari buku ni, mungkin tak tuan-tuan baca tak tahulah. Tapi ni buku orang yang suka cari healing ni. Dia panggil ibu kena kuat, dia panggil. Ibu kena kuat. Apa yang dicerita, dia kata apa? Dia boleh tutup dengan perkataan, tapi satu Allah buat dan dia terkucir dengan kata-kata apa dia? Selain disebut begini. Selain daripada kekuatan Al-Quran, yani selain daripada Al-Quran, buku ini juga boleh jadi kekuatan untuk diri. Apa baca tengok, melayan perasaan. Ibu penat, ibu kuat, ibu kena gini, ibu kena begini, ibu kena kuat. Dia salah faham dengan perasaan. Betul dia kata, takkanlah tak boleh nangis. Takkan nak pendam je perasaan. Tuan-tuan, apa peranan iman? Dia kena jawab balik. Siapa kata pendam? Iman bukan memendam. Iman ni dia absorb. Sifat iman ni dia absorber. Ni. Tuan bawa motor kan? Tuan mana yang bawa motor ni, try bawa motor yang ada ABS Pro kan, ada absorber motor. Kita bawa 250 km sejam kan. Dia punya bumping dia smooth. Vibrate pun tak rasa. Pergi mana semua? Absorb. Dia ada absorber. Kereta pun lah. Kereta biasalah, maklumlah orang tahu absorber. Kalau tuan-tuan tengok kereta Rolls tuan-tuan, dia punya body dengan tayar dia. Kita kalau bonggol dengan kita melompat dalam kita kan. Dia pada bonggol yang tayar naik, body tak naik, tayar tengok macam itu. Patutlah elok dan kita bonggol lah, langgar lah apa. Tapi setiap pelepatan zubur dia memang kepala kan. Tak rasa gegarannya. Hidup ni dia ada skala Richter, ada gegaran, goncangan yang tak bergoncang orang beriman. Kenapa? Dia bukan tak hadapi kehidupan ni dengan cabaran, tapi dia menghadapi kehidupan iman. Apa peranan iman? Absorb. Dia boleh menyerap segala tekanan. Simpan ke? Absorb bukan simpan, dia alirkan. Ini hebat orang beriman. Dia berjaya alirkan tekanan. Besar mana tekanan? Tengok saya absorber lah. Ini absorber kalah hidrolik kan. Dia boleh absorb dan dia boleh disperse macam tu. Dia shock pergi macam tu. Akhirnya kelajuan apa pun tak heran lah. Bawa kan laju macam mana pun. Macam gitu dia. Dia tak macam ni, macam ini. Jadi rugilah tidak mendalami tentang iman. Kerana iman tu bukan sekadar kata-kata. Tapi iman mampu kita buat kita istiqomah. Istiqomah ni apa? Istiqomah ni macam tu lah. Tak kiri, tak depan, tak ke belakang. Macam apa tu? Macam mana boleh istiqomah gitu? Absorber dia canggih. Ni mahal absorber. Macam gini dia. Absorber penting. Kereta mahal, absorber tak ada. Rebak-rebak macam itu. Tak ada beli. Tanya dulu absorber. Okey tak? Okey. Cantik. Macam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan. Terkasa-kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.